Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bersama dengan cikgu dalam sains tingkatan 3, hari ini kita akan mengulang kaji satu subtopik bab 8 keradioaktifan iaitu 8.2 atom dan nukleus. Okey, di akhir pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid akan dapat melakar struktur atom yang menunjukkan keadaan stabil. Murid-murid dapat menerangkan pembentukan ion positif dan ion negatif. Murid telah mempelajari mengenai atom di tingkatan 1. Tetapi masih ada di antara murid-murid yang masih tertanya-tanya apakah zarah yang ada dalam atom, apakah maksud atom dan apakah atom neutral. Mari kita imbas apa itu atom. Kita lihat kepada definisi atom. Atom berasal daripada perkataan Greek iaitu atomos yang bermaksud tidak boleh dibahagi lagi, iaitu zarah yang sangat kecil yang seni. Pada tahun 1808, seorang ahli kimia berbangsa Inggeris bernama John Dalton telah memperkenalkan suatu teori mengenai atom yang dikenali sebagai teori atom Dalton. Atom merupakan zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Namun setelah itu, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil iaitu proton, elektron dan neutron. Sekarang kita lihat kepada struktur atom. Struktur atom terdiri daripada zarah proton iaitu zarah yang bercas positif, neutron zarah yang tidak bercas dan elektron zarah yang bercas negatif. Zarah proton dan neutron berada di dalam nukleus di bahagian tengah atom, manakala elektron berada di petala di bahagian luar nukleus. Apabila suatu atom mempunyai bilangan proton yang sama dengan bilangan elektron, maka atom tersebut adalah neutral. Pada gambar rajah, didapati bahawa terdapat 6 zarah proton di bahagian nukleus dan di bahagian petala terdapat 6 elektron. Memandangkan bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama, maka atom ini dikatakan atom neutral. Okey, sekarang kita lihat kepada pembentukan ion positif dan ion negatif. Apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom tersebut akan menjadi zarah yang bercas yang dikenali sebagai ion. Atom yang neutral mempunyai bilangan proton dan bilangan elektron yang sama. Oleh itu, apabila atom neutral membuang ataupun menderma elektron, maka ia akan membentuk ion positif yang juga dikenali sebagai cation. Manakala apabila atom neutral menerima elektron daripada atom lain, maka ia akan membentuk ion negatif yang juga kita kenali sebagai anion. Jadi di sini, untuk pembentukan ion positif, apabila atom yang neutral membuang atau menderma elektron, maka ia membentuk ion positif. Kalau atom neutral menerima elektron, maka ia akan membentuk ion negatif. Okey, sekarang kita lihat dengan lebih lanjut mengenai pembentukan ion positif iaitu cation. Seperti mana yang cikgu sebut sebelum ini, atom yang menderma ataupun yang membuang elektron, ia akan membentuk ion positif yang kita panggil sebagai cation. Okey, kita lihat kepada contoh pembentukan ion natrium. Pada gambar rajah, kita lihat pada atom natrium terdapat 12 zarah neutron dan 11 zarah proton di bahagian nukleus, manakala 11 elektron berada di petala. Oleh kerana bilangan proton, bilangan elektron adalah sama, maka atom natrium ini adalah neutral. Tetapi apabila atom natrium ini membuang satu elektron, maka ia akan membentuk ion natrium. Okey, yang mana jika kita lihat terdapat
bilangan proton dan neutron yang masih sama, tetapi bilangan elektron telah berkurang sebanyak 1. Okey, jadi kita lihat bilangan proton melebihi bilangan elektron, maka ion yang terbentuk ini adalah ion natrium yang bercas positif 1. Sebab dia proton lebih daripada elektron sebanyak 1, maka bercas positif 1. Okey, cikgu ambil contoh, kita lihat kepada contoh pembentukan ion X. Kita lihat kepada atom X. Okey, pada jadual kita lihat bilangan neutron adalah 14. Okey, disebabkan neutron adalah bercas neutral, maka cas adalah sifar. Zarah proton terdapat 13. Cas pada proton adalah positif 13. Elektron, bilangan elektron adalah 13, manakala cas bagi elektron adalah negatif 13. Oleh kerana proton dan elektron sama, maka cas pada atom X adalah neutral. Okey, tetapi apabila atom X membuang 3 elektron, jadi kita lihat bilangan neutron dan proton masih sama, tetapi bilangan elektron menjadi 10, berkurang sebanyak 3, menjadi negatif 10, maka cas pada ion X adalah positif 3. Jadi apabila kita tulis pada ion X, kita akan tulis X tambah 3 di bahagian atas ni. Itu menunjukkan cas. Kalau atom X membuang 2 elektron, maka ia akan bercas positif 2 kerana kehilangan 2 elektron. Okey, mari kita lihat kepada pembentukan ion negatif iaitu anion. Okey, seperti yang sebelum ni cikgu dah sebut, atom yang menderma elektron akan membentuk ion negatif iaitu anion. Jadi pada contoh yang cikgu berikan ini, kita lihat kepada atom klorin. Okey, pada nukleus terdapat 18 neutron, terdapat 17 zarah proton, manakala elektron ada 17 di bahagian petala. Okey, disebabkan bilangan proton dan elektron ini sama, maka atom klorin ini adalah neutral. Okey, tetapi kita lihat pula setelah atom klorin ini menerima 1 elektron masuk ke dalam atom klorin, maka kita lihat pada jadual gambar ajar di sebelah ini membentuk ion klorida, okey, yang mana bilangan elektron telah bertambah sebanyak 1 menjadi 18 elektron. Okey, jadi kita lihat bilangan elektron melebihi bilangan proton sebanyak 1, maka ion klorida yang terbentuk ini akan bercas negatif 1. Okay. Jadi kita lihat kepada contoh lain yang cikgu ambil, kita ambil pembentukan ion Y, yang mana atom Y kita boleh lihat pada jadual, bilangan neutron 8, maka cas adalah sifar sebab neutron tidak bercas. Proton 8, cas adalah positif 8. Elektron ada 8, cas negatif 8. Dan cas pada atom adalah neutral. Sifar sebab dia adalah neutral. Bilangan elektron dan bilangan proton adalah sama. Tetapi apabila kita lihat atom Y diterima elektron, maka bilangan elektron di jadual di sebelah sini, di sebelah kanan ini bertambah sebanyak 2, ini menjadi negatif 10. Okey, jadi cas pada ion Y akan menjadi negatif 2. Maka apabila kita tulis simbol bagi ion Y, kita akan tulis Y negatif 2. Maksudnya di sini, sekiranya atom Y menerima 2 ataupun 3 elektron, maka bilangan cas itu akan menjadi Y negatif 2 ataupun Y negatif 3. Okey, untuk menguji kefahaman murid, mari kita bersama-sama menjawab soalan yang cikgu sediakan di sini. Okey, kita lihat pada soalan 1. Jadual 1 di sebelah menunjukkan bilangan proton dan elektron bagi zarah A, B, C, D dan E. Jadi kita lihat pada jadual 1, zarah A, B, C, D dan E kita nampak kita lihat ada bilangan proton dan bilangan elektron. Okey, kita lihat kepada soalan A dahulu. Okey, zarah yang manakah adalah ion positif? Okey, jadi kita tahu bahawa ion positif
adalah atom yang mana yang menderma elektron. So bila menderma elektron maka elektron akan berkurang. Jadi bilangan proton melebihi bilangan elektron untuk membentuk ion positif. Jadi kita lihat pada jadual 1, zarah yang mana yang mempunyai bilangan proton lebih daripada bilangan elektron. Okey, jadi kita lihat pada zarah B, bilangan proton 12, bilangan elektron 10. Okey, zarah C juga mempunyai bilangan proton yang melebihi bilangan elektron. Maka jawapan bagi soalan 1A adalah B dan C. Okey. Jadi kita lihat pada soalan seterusnya, zarah yang manakah adalah ion negatif? So ion negatif, bilangan elektron mesti melebihi bilangan proton. Jadi pada jadual 1, zarah yang mempunyai bilangan elektron yang lebih daripada bilangan proton adalah zarah A. Okey, kita lihat zarah A dan juga zarah E. Okay. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Zarah yang manakah adalah neutral? So kalau zarah yang neutral mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Jadi jawapan untuk soalan C adalah zarah D. Kerana zarah D mempunyai bilangan proton 10 dan bilangan elektron 10. Okey, kesimpulan daripada apa yang kita pelajari hari ini, atom neutral mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama dan atom yang menderma elektron akan membentuk ion positif yang juga dikenali sebagai cation. Nilai charge bagi ion positif boleh dilihat kepada bilangan proton yang melebihi elektron. Seterusnya, atom yang menerima elektron akan membentuk ion negatif yang dikenali sebagai anion dan nilai charge bagi ion negatif kita boleh lihat kepada bilangan elektron yang melebihi proton. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk subtopik yang akan datang. Okay, terima kasih.